Alright, seterusnya kita pergi pula bagaimanakah anda mentafsir graf laju masa. Okey, so awak teliti balik graf laju masa di bawah. Okey, bila dia naik ni, ini adalah pecutan. Maksudnya awak punya laju tu meningkat. Okey, ini adalah laju seragam. Ada istilah kita kata uniform speed kalau bahasa Inggerisnya. Okey, yang ini adalah nyah pecutan. Maksudnya dia semakin perlahan dan akhirnya berhenti. So, tafsirannya ni P ke Q. PQ ni kelajuan objek bertambah daripada U ke V meter sesaat. Kecerunan graf bernilai positif, maka kadar perubahan laju dalam masa bernilai positif. Okey, ini merujuk macam kalau kita graf garis lurus lah. Bila macam ni adalah kecerunan dia positif. Kalau yang ni negatif. So, pecutannya adalah perubahan laju bagian perubahan masa. So, luas trapezium A iaitu luas di bawah graf PQ mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T 1 saat. Okey, ini macam yang tadilah. Sebab tahu yang benda di bawah ni luasnya adalah dia punya jarak. Okey, yang ini dia punya nilainya mesti positif dan bila dia nampak meningkat tu maksudnya dia memecut. Iaitu maksudnya dia punya kadar kelajuan tu semakin meningkat. Okey, QR tidak ada perubahan laju terhadap masa. Kalau graf jarak itu maksudnya bila dia macam ni, okey, mendatar ni, ini maksudnya dia berhenti. Okey, yang ini maksudnya lajunya seragam. Maksudnya contoh macam bila awak naik ke highway lah. Biasa awak tengok mak ayah awak bawa kereta. Okey, mula-mula daripada perlahan dia kosong kelajuannya. Dia akan meningkat laju. Kemudian bila sampai ke highway, awak dah tahu highway dia ada had laju dia iaitu 110. Jadi bila sampai cecah 110, kita akan peres awak akan maintainkan kelajuan tu jadi 110. Okey, maksudnya dia bergerak tapi kelajuannya adalah sama. So itu adalah laju seragam. So luas segi 4 tepat B iaitu luas di bawah graf mewakili jarak dilalui dalam tempoh T2 tolak T1 saat. Okey. Kemudian yang RS yang ini, kelajuan objek berkurang. Kecerunan graf bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa bernilai negatif. Dan dia istilahnya adalah nyah pecutan. Yang ni tadi pecutan, dia ni adalah nyah pecutan. Okey, tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Kalau graf laju hari tu, mula ni kata dia bergerak pergi, bila dia turun maksudnya dia bergerak balik. Yang ini bila dia naik, graf laju maksudnya pecutan dia makin mecut. Maksudnya laju tu semakin meningkat. Bila dia menurun maksudnya dia semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Okey, dia tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Luas segitiga C iaitu luas di bawah graf RS mewakili jarak yang dalam tempoh T3 tolak T2. So kat sini dia ada bagi zon informasi iaitu jarak ukuran jauh atau ruang di antara dua titik. Sasaran adalah jarak diameter dari satu titik tetap diukur dalam arah yang tertentu. Okey, laju adalah kadar perubahan jarak terhadap masa iaitu laju sama dengan jarak bagi masa. Hal laju adalah kadar perubahan sasaran objek pada arah tertentu terhadap masa. Hal laju adalah sasaran bahagi dengan masa. Okey, ni kena ingat. Laju adalah jarak bagi masa, pecutan adalah laju bahagi masa juga. Sama sahaja. Okey, so kita tengok ada beberapa contoh. Contoh 14, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat bagi 5 saat yang pertama. 5 saat pertama tu maksud yang depan. Okey, kalau 5 saat terakhir yang belakang. Okey, so dia suruh hitung kadar perubahan laju. Okey, jadi kat sini biasa saya kata awak baca koordinat 0, 20, 5, 40. Itu lebih memudahkan awak. Okey, so kita pakai formula kecerunan X2 tolak X1 bahagi dengan Y2 tolak Y1 M kecerunan. Okey, so 40 tolak 20, 5 tolak 0 dapat 4 meter sesaat. Okey, kemudian B dia kata huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. So 5 saat yang kedua yang ni. Okey, jadi awak akan kata huraian dia bergerak dengan laju seragam iaitu 40 meter sesaat untuk tempoh 5 saat. Okey, dia suruh hurai dia. Awak tak payah kira. Biasanya kalau pasal laju seragam memang tak payah kira apa-apa. Awak baca sahaja. Okey, C, hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Dalam 15 saat maksudnya keseluruhan. Jadi awak kena cari luas je lah semua. Okey, ni segi trapezium, segi 4 trapezium. Okey, ni trapezium, segi 4 trapezium dapat 600. Okey,
Contoh yang seterusnya, Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai serbaniaga untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbaniaga tersebut. So A, huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Awak kena ingat yang pertama atau yang terakhir. So yang pertama yang sini. Okey, dia tanya huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong. Maksudnya bila nak huraikan gerakannya, awak tengok dia meningkat, jadi awak kena kira lah berapa dia punya ni. So, sama saya kata baca dia koordinat. Ini bila kat situ dia kosong, kosong. Ini 10, 25. X2, Y2, X1, Y1. So, 25 tolak kosong bagi dengan 10 tolak kosong. So, dapat ni. Jadi, keretanya mengalami pecutan dengan kadar 2.5 meter saat dalam tempoh 10 saat. Okey. B, apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Wong Daniel dari 10 saat hingga ke 20 saat? 10 hingga 20. Okey, tengok ni sebab ni graf laju, jadi awak akan kata dia gerak dengan laju seragam iaitu 25 meter saat selama tempoh 10 saat. Okey, macam ni. Pak. Okey. C. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat bagi 5 saat terakhir. Tadi 5 saat, yang 10 saat yang pertama, so sekarang yang terakhir. So yang ini. Okey, sama awak baca koordinat. Okey, 20, 25, 3, 5, 0. Terpulang mana nak X1, mana X2. Okey, so katakan ini awak letak sebagai, okey, awak kata X1, Y1, X2, Y2. So, 0 tolak 25. 35 tolak 25. Eh, 0 tolak 25. Okey, ni 35 tolak, maaf, cikgu dah tertukar pula. X1, Y1, X2 tolak Y2. Okey. Dia Y2. X2 tolak X1. Y2 tolak X1. Okey, dia mesti 25 tolak 0 ataupun 0 tolak 25. Kalau awak 0 tolak 25, mesti 35 tolak 20. Okey. So, awak dapat kat sini, nampak 0 tolak 25. So, 35 tolak 20. Jadi, dapat 5/3. Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey, maknanya ni cikgu salah bagi pula. Y2 jadi X. Okey, jadi tu Y2 0 tolak 25, 35 tolak 20. Okey, kalau awak kata awak nak ambil sini dulu, 25 tolak 0, 20 tolak 3, 5. Okey, jawapan dia mesti dapat negatif. Kalau awak dapat positif, maksudnya salah sebab graf itu menurun. Okey, sekali dia nak jarak yang dilalui. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa penyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Dia nak yang masa penyah pecutan, maksudnya yang segitiga ni. So, kena kira. Okey, dia kira dapat ni. So, kereta bergerak sejauh 187.5 meter dan tempoh 15 saat dengan nyah pecutan. Maksudnya dia semakin mengurangkan kelajuan dia. Iaitu 5/3 meter saat. Okey, bila dia tanya dia punya nilai nyah pecutan dia, awak takkan nyatakan dia sebagai negatif. Awak hanya sebut dia punya nilai dia sahaja. Kelajuan tu tak boleh jadi negatif. Dia hanya nilai pada kiraan negatif sebab menunjukkan dia semakin mengurangkan dia punya kadar kelajuan. Okey, untuk ni, kalau tak faham macam nak cari dia punya jarak ni, tadi saya kata ni. Okey, segitiga tu. Okey, ini 15. Ini 25. So, setengah, sebab formula luas segitiga adalah setengah, panjang darat lebar. So, 20, setengah darat 25, darat dengan 15. Okey. Setengah, okey ni, tengok dia tolak, darat dengan 25. So, dapat 187.5. So, buat latihan 7.2E, muka surat 202. Terima kasih.